Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 12 September bersama saya Marsila Hassan. Tajuk utama tengah hari ini. Wanita potong alat sulit suami. Tiga sekolah di Selangor diarah tutup serta-merta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis memburu seorang wanita warga Sri Lanka berusia lingkungan 40-an yang dipercayai memotong kemaluan suaminya. Kejadian berlaku di Meru, Perak kira-kira jam 12.36 pagi tadi. Mangsa yang juga warga Sri Lanka dikejarkan ke unit kecemasan Hospital Raja Permaisuri Bainon Ipoh untuk menerima rawatan. Bukti dia disebabkan oleh kita syakilah, cemburulah. Dan sekarang kita masih lagi siasat kes ni dan tempat kejadian tu dah kita pergi lawat tempat kejadian dan kita jumpa satu senjata yang digunakan dan polis masih giat untuk menjalankan buat tangkapan. Menurut Muhammad Nordin, mangsa turut dikelar di Leher. Tambahnya, kejadian dikatakan berpunca akibat daripada pertengkaran antara suspek dan mangsa. Menurut polis, pasangan itu memasuki negara itu secara sah sebagai pelancong. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan dan Seksyen 18 Akta Keganasan Rumah Tangga. Tiga sekolah di Johan Setia Klang, Selangor diarah tutup serta-merta hari ini. Ekoran bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU di kawasan itu melebihi 200 iaitu kategori tidak sihat pagi tadi. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dalam satu kenyataan memaklumkan sekolah yang terlibat adalah Sekolah Kebangsaan SK Johan Setia, SK Jalan Kebun dan Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Kebun. JPS memaklumkan mana-mana sekolah lain di negeri itu yang mendapati bacaan IPU di kawasan mereka melebihi 200. Pihak pentadbiran perlu menutup institusi itu serta-merta sehingga keadaan kembali pulih. Penutupan sekolah tidak menjejaskan pelaksanaan semua jenis peperiksaan termasuk peperiksaan awam yang akan diteruskan seperti dijadualkan. Menurut laman web Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Johan Setia adalah 213 pada pagi tadi. Dan setakat jam 12 tengah hari tadi, kawasan di Johan Setia Klang, Selangor kekal sebagai satu-satunya kawasan di Semenanjung mencatat bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU melebihi 200 atau sangat tidak sihat dengan bacaan 209. 5 kawasan lain di Selangor yang turut mencatat bacaan IPU tidak sihat ialah Shah Alam, Petaling Jaya, Banting dan Kuala Selangor. 11 kawasan lain turut mencatat bacaan tidak sihat, antaranya Batu Muda dan Ciras di Kuala Lumpur, Putrajaya, Nilai, Tangkak, Jerantud dan Sri Aman, Sarawak. Sementara itu, mengulas mengenai dakwaan Menteri Alam Sekitar dan Perhutanan Indonesia, Dr. Siti Nurbaya Bakar, bahawa jerebu sebenarnya berpunca dari Sarawak, bukan Kalimantan. Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Yeo Bee Yin menegaskan Indonesia tidak harus menafikan hakikat bahawa negara itu bertanggungjawab terhadap jerebu yang kini melanda Malaysia. Yeo Bee Yin dalam kenyataan dimuatkan dalam Facebooknya berkata, data dari Pusat Meteorologi Khusus ASEAN SMC jelas menunjukkan negara jiran itu bertanggungjawab terhadap jerebu yang melanda negara pada masa ini. Yeo juga memasukkan pautan ke SMC di mana data terkini pada 11 September menunjukkan bahawa jumlah titik panas di Kalimantan adalah 1,188 dan Sumatera adalah 431. Ia bertentangan dengan bilangan titik panas yang terkini di Malaysia yang mencatatkan hanya 5.
Dalam pada itu, Malaysia terus menawarkan bantuan menangani kebakaran hutan di beberapa wilayah di Republik itu. Duta Besar Malaysia ke Indonesia, Zainal Abidin Bakar, berkata satu surat rasmi dihantar oleh Kerajaan Malaysia melalui Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Yeo Bee Yin berhubung tawaran itu yang telah disampaikan kepada pemerintah Indonesia baru-baru ini. Kerajaan Malaysia sini sedang cuba menangani masalah hotspot yang di Malaysia, tetapi kebanyakannya hotspotnya ialah berlaku di Indonesia. Jadi sebab itu kita memberi tawaran untuk keinginan untuk bekerjasama dengan kerajaan Indonesia sekiranya diperlukan. Beliau ditemui selepas Majlis Resepsi Hari Kebangsaan Malaysia 2019 di Jakarta malam tadi. Perkara terbabit dimaklumkan selepas ditanya wartawan berhubung kenyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Siti Nurbaya Bakar yang mendakwa tindakan Malaysia menghantar surat bantahan menuduh Indonesia menjadi punca berlakunya jerebu. Dalam pada itu, Menteri Luar Indonesia Retno Marsudi memberitahu media tempatan bahawa beliau tidak pernah menerima sebarang surat bantahan daripada Malaysia berhubung perkara itu. Jumlah tumpuk panas di Kalimantan semalam mencecah 1,100, sementara di Sumatera lebih 600 tumpuk panas dikesan. Di Riau setakat ini, polis menahan 41 suspek dan sebuah syarikat dikenal pasti terbabit dalam mencetuskan kebakaran hutan. 3 buah rumah jenis para kekal di Taman Mewah Sungai Ruan, Raub Pahang hangus dalam kebakaran kira-kira jam 8.38 malam tadi. Sebuah kereta turut musnah dijilat api dalam kejadian itu. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Anwar Hassan berkata 18 anggota dari Bentong dan Raub bergegas ke lokasi kejadian sebaik mendapat laporan. Usaha memadam kebakaran turut dibantu pasukan bomba sukarela Sungai Kelau dan Kuala Gali, Raub. Kebakaran dapat dikawal pada jam 9.28 malam dan dipadamkan sepenuhnya kira-kira 40 minit kemudian. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kebakaran dan nilai kerugian masih disiasat. Beralih ke kes bayi perempuan berusia 3 bulan yang mati dicekik ibu kandung di Cina Kemaman, Terengganu. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan mengesahkan suspek direman selama 7 hari. Pesakit dibawa sendiri oleh bapa pesakit, satu lelaki Melayu. So semasa ketibaan mangsa ni, dia memang baby ni dah keadaan lemah dan doktor telah memberi rawatan kecemasan. Tetapi dalam semasa rawatan itu telah disahkan meninggal dunia. Dua lagi pihak yang diambil keterangan ialah bapa bayi itu serta kaki tangan Klinik Kesihatan Bandar Cina Baru tempat bayi itu diberikan rawatan awal. Bedah siasat ke atas bayi itu dijalankan jam 12.30 malam tadi di Unit Forensik Hospital Kemaman. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sementara itu, kehadiran pihak media di bilik mayat Hospital Kemaman tidak disenangi keluarga mangsa. Dalam kejadian jam 10 pagi semalam, bayi itu dilaporkan dicekik ibunya sehingga mati. Laporan awal menyebut suspek dipercayai mengalami kemurungan atau meroyan. Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini berkenan berangkat ke istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi baginda di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi tadi. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Hadir sama pada istiadat berkenaan ialah Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, Menteri Pertahanan Muhammad Sabu dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin. Keberangkatan tiba pasangan diraja pada pukul 8.30 pagi itu disambut dengan alunan lagu Negaraku dari pancaragam Gabungan Pusat Angkatan Tentera Malaysia ATM, disusuli 21 das tembakan kehormatan dari 41 Bateri Regimen Artileri Diraja diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Asri Cik Wil. Seterusnya, lintas hormat terbang 5 buah helikopter ATM yang membawa jalur gemilang bendera ATM, Tentera Darat Diraja Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang diketuai oleh Major Abdul Khalid Zainal Abidin.
Baginda kemudian melakukan pemeriksaan perbarisan yang terdiri daripada 22 pegawai dan 550 anggota dari 3 cabang perkhidmatan ATM yang diketuai oleh pegawai pemerintah Batalion Kedua Regimen Askar Melayu Diraja, Lieutenant Colonel Ahmad Muzaimi Muhammad Ali. Selesai pemeriksaan barisan, gabungan pancaragam pusat ATM masuk membuka medan sekaligus istiadat mengarak panji-panji yang di Pertuan Agong berlangsung dengan penuh istiadat ketenteraan. 5 panji-panji yang di Pertuan Agong yang diarak ialah panji-panji Regimen Askar Melayu, Regimen Ranger Diraja, Ko-Armor Diraja, TLDM dan TUDM. Laungan Daulat Tuanku sebanyak 3 kali oleh anggota perbarisan pula bergema di Dataran Pahlawan Negara pada penghujung istiadat disusuli dengan bacaan doa. Levy pelepasan yang dikuatkuasakan pada 1 September lalu tidak menjejaskan jumlah penumpang yang menggunakan perkhidmatan penerbangan Firefly Airlines. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Philip C., ini kerana majoriti laluan penerbangan syarikat itu adalah domestik. So a lot of our flying is domestic. So most of our flying is domestic. We have flights to Singapore, but a lot of our international flying is from Penang, but most of our flying is domestic. Yeah. And so both domestic and international flying is relatively resilient, holding up. Yeah. Terdahulu berlangsung pelancaran chalkboard dan tayangan video bersempena kempen Terima Kasih Firefly. Sehingga Ogos lalu, Firefly merekodkan hampir 740,000 penumpang. Firefly mengendalikan lebih 200 penerbangan sehari ke 11 destinasi termasuk 3 lokasi antarabangsa iaitu Singapura, Bandar Aceh, Indonesia dan Phuket, Thailand. Levy pelepasan dikenakan kepada setiap individu yang berlepas dari Malaysia ke negara masing-masing berbeza jumlah cukai mengikut destinasi dan kelas penerbangan. Johor Corporation Jacob menerusi anak syarikatnya N2W Corporation menjalin kerjasama strategik bersama penyedia perkhidmatan kesihatan digital United Kingdom SmartMed Global Limited. Hasil kerjasama ini, syarikat usaha New Wave Health Sinar Berhad dibentuk dengan modal RM20 juta bagi memasarkan aplikasi digital LifeMed di mana kesihatan pesakit dapat dipantau dari jauh. In Jacob, where we embark on a mission that not to be dependent on our conventional businesses. So hence, as you can just know, related by result to date, we have identified 6 projects. One of them is this RHDMS, and we found a UK-based company that can help accelerate the project. Hasil perkongsian strategi itu, New Wave Health diasaskan dengan 60% pegangan daripada N2W dan 40% daripada SmartMed. LifeMed adalah konsep sistem pemeriksaan kesihatan jarak jauh. Untuk peringkat awal, LifeMed akan diperkenalkan di 26 hospital KPJ Healthcare seluruh negara sebelum menerokai pasaran luar negara. Hasil cetusan idea Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad buat julung kalinya The Putrajaya Boat Race TPBR 2019 akan dianjurkan di Kelab Tasik Putrajaya Precinct 8 Ahad ini. 140 peserta daripada 14 pasukan membabitkan universiti, pihak berkuasa tempatan, badan beruniform dan sekolah menengah akan berentap dalam 7 kategori yang dipertandingkan. TPBR 2019 diadakan untuk menjadikan Tasik Putrajaya diwarnai pelbagai acara sukan air sekaligus menjadikan Putrajaya sebagai lokasi utama dan hub sukan air negara. Perlumbaan sejauh 3.8 km dari Yayasan Kepimpinan Perdana hingga ke Kelab Tasik Putrajaya bermula jam 8 pagi sehingga 5 petang. Majlis akan disempurnakan sendiri oleh Tun Dr. Mahathir. Finale dia adalah pada petang, pada lebih kurang dalam pukul 4.30. Lepas asar, insya-Allah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan turut bersama kita menaiki krus Putrajaya yang kita akan mengekori dengan rapat pertandingan di antara UPM dan Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia dan Universiti Malaya yang merupakan 2 sekolah ataupun universiti yang agak lama di Malaysia dan juga yang punya rank
dan mereka mempunyai pasukan yang agak kuat juga. Tambahnya, TBRP 2019 diadakan sebagaimana tradisi perlumbaan bot di antara universiti tertua di London, Amerika Syarikat dan Jepun. Antara pasukan lain yang bakal berentap adalah Polis Diraja Malaysia PDRM menentang Angkatan Tentera Malaysia ATM, Perbadanan Putrajaya lawan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur serta Sekolah Pilihan Putrajaya bertemu Maktab Tentera Diraja RMC. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali dengan laporan luar negara. Jenazah bekas Presiden ketiga Indonesia, Bakarudin Jusuf Habibie atau lebih dikenali sebagai BJ Habibie akan dikebumikan pada jam 2 petang ini. Menurut jurucakap Pejabat Kaki Tangan Presiden Indonesia, KSP, jenazah akan dikebumikan bersebelahan makam isterinya, Allahyarham Ainun Habibie, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pengebumian didahului dengan upacara penyerahan jenazah oleh keluarga sekitar jam 12.30 tengah hari yang diterima oleh wakil negara iaitu Pengerusi Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Manakala upacara pada jam 2 petang di Taman Makam Pahlawan akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Sementara itu, pihak berkuasa Indonesia menyeru rakyat negara itu untuk mengibarkan bendera separuh tiang selama 3 hari. Bekas Presiden Indonesia itu meninggal dunia pada jam 6.05 petang semalam pada usia 83 tahun. Yang nanti akan memimpin dan Rusuhan teruk, kenaikan harga makanan dan kekurangan bekalan ubat antara beberapa risiko yang bakal dihadapi oleh United Kingdom sekiranya ia meninggalkan Kesatuan Eropah EU tanpa perjanjian. Demikian menurut dokumen kerajaan dikenali sebagai Pelan Luar Jangka Yellowhammer yang didedahkan sepenuhnya selepas mendapat undi majoriti ahli parlimen. Sebahagian daripada dokumen 6 muka surat itu dibocorkan kepada media tempatan bulan lalu. Kertas itu menggariskan tindakan meninggalkan EU tanpa perjanjian akan mengakibatkan kekacauan teruk di UK selama sekurang-kurangnya 3 bulan. Ahli Parlimen turut menggesa agar semua bentuk komunikasi antara 9 penasihat kerajaan berkaitan penggantungan Parlimen didedahkan, termasuk surat, email dan mesej WhatsApp. Begitupun kerajaan UK berkata ia tidak akan mematuhi permintaan itu memetik pelanggaran undang-undang melindungi data dan hak pekerjaan. Puting beliung melanda South Dakota, Amerika Syarikat menyebabkan hampir 8,000 penduduk terputus bekalan elektrik. Kejadian dilaporkan sekitar jam 11.30 malam waktu tempatan, membawa tiupan angin sehingga 160 km sejam. Sebanyak 37 laporan diterima berhubung kerosakan bangunan dan harta benda. Ini termasuk insiden bumbung tercabut di sebuah hospital tempatan. Setakat ini tiada kecederaan dilaporkan dan jumlah kerugian masih disiasat. Agensi Pengurusan Kecemasan Bahamas mendedahkan senarai mangsa yang dilaporkan hilang akibat taufan Dorian mencecah 2,500 orang. Kiraan rasmi itu membayangkan angka kematian mungkin meningkat lebih lagi berbanding 50 kematian yang dicatatkan sekarang. Begitupun pihak berkuasa masih belum selesai proses merekodkan mangsa yang ditempatkan di pusat perlindungan. Pegawai kerajaan memaklumkan sekitar 5,500 orang sudah dipindahkan keluar dari kawasan terjejas. Manakala program makanan dunia WFP menganggarkan sekitar 7,000 orang masih berada di Bahamas. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Selangor FAS Dr. Johan Kamal Hamidun berharap apa jua perubahan yang akan berlaku pada mesyuarat rakan kongsi Liga Bola Sepak Malaysia MFL ketiga pada Sabtu ini akan melonjakkan lagi imej Liga Malaysia. Antara perkara utama yang dinantikan ialah idea pakej hak penyiaran kepada pasukan bertanding selain perbincangan polisi saingan domestik di negara ini. Saya berharap semasa kongres nanti perkara berkaitan dengan masa depan bola sepak dan juga polisi-polisi kejohanan MFL dapat diperbincangkan dengan baik. Hopefully kita boleh come up dengan polisi yang lebih progresif, yang lebih terbuka, yang lebih transparent untuk kebaikan bola sepak Malaysia lah. I think
FAS juga tidak sabar menanti tawaran dan pakej yang akan diumumkan menerusi rakan kongsi Liga Bola Sepak Malaysia MFL Anavive Consultancy EVC melibatkan hak penyiaran Liga. Sebelum ini, program kawalan ekonomi ECP diperkenalkan kepada pasukan bertanding bagi mengawal dan meningkatkan perbelanjaan kewangan. Sukan bocce antara sukan yang jarang diberi perhatian di negara ini. Namun ia bukan halangan untuk terus aktif, terutama dengan pemilihan Malaysia selaku tuan rumah kejuaraan bocce remaja Asia 2019. Saingan yang turut menarik penyertaan 6 negara ini akan berlangsung pada 13 hingga 16 September. Persekutuan Sukan Bulls Bocce Malaysia MSBBF telah menerima seramai 39 peserta dari 6 negara, antaranya Hong Kong, Kemboja, Jepun, India, Mongolia dan tuan rumah Malaysia pada kejohanan Bocce Remaja Asia 2019 yang dijadual berlangsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya, Pristin 18 Jumaat ini. Cara permainan bocce seakan-akan sukan petong dan bowling padang, namun mempunyai disiplin tersendiri. 10 peserta yang mewakili Malaysia terpilih menerusi kejohanan peringkat kebangsaan yang membabitkan 8 negeri yang berlangsung beberapa hari lalu. Kelebihan di tempat sendiri juga pastinya peluang buat pemain untuk memburu 3 slot terbaik menerusi 5 acara dipertandingkan, iaitu perseorangan lelaki dan wanita, bergu lelaki dan wanita dan bergu campuran untuk layak ke kejuaraan dunia 2020 di Rome, Itali, Mac nanti. Walaupun ini merupakan kali pertama kejohanan ini diadakan di Malaysia, MSBBF tetap optimis menyasarkan 2 emas bagi kategori perseorangan lelaki dan bergu campuran. Jadi ditawarkan kepada Malaysia sebagai tuan rumah. So kita dengan jawatankuasa Persekutuan Malaysia, kita menerima cabaran ini kerana kita rasa atlet-atlet yang kita bentuk dalam awal tahun hingga ke sekarang tu ada kemampuan dengan tim-tim negara lain. Sekian paparan Buletin 1.30. Kami tinggalkan anda dengan pameran burung helang antarabangsa Shell 2019 yang diadakan di Doha, Qatar. Saya Marcella Hassan, selamat hormat dan Assalamualaikum.